Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu semua dalam hidup kita ni, di mana yang kita faham bahawa yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar berusaha dan kita minta supaya kita sentiasa berusaha sebaik mungkin. Tapi kemuncaknya adalah kita yakin bahawa apa yang kita usaha sebenarnya tidak akan berlaku kecuali dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala antara nikmat yang paling besar ialah juga pada hari ini kita dapat sama-sama solat subuh berjemaah. Solat yang mengumpulkan beberapa kelebihan di mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan ataupun kemuliaan solat subuh ni adalah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang jaga solat subuh, Allah Subhanahu wa taala selamat diri dia daripada sifat nifaq. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solat yang paling berat sekali bagi orang munafik ialah dua solat. Pertama sekali ialah solat Aisyah, yang kedua ialah solat subuh. Dan kata lain, orang yang boleh jaga dua solat ni adalah orang yang selamat daripada sifat nifaq. Yang kedua, tuan-tuan semua, antara kelebihan solat subuh juga ialah di mana dalam riwayat mengatakan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat qabliyah subuh ataupun solat apa dia kita panggil sebelum solat subuh lah, solat qabliyah, dari segi nilai yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih besar, lebih baik daripada dunia dan barang yang ada dalam dunia. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua, solat subuh ni adalah di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk neraka orang-orang yang sentiasa jaga solat subuh. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sekali-kali tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala orang yang jaga solat apa dia subuh kemudian orang jaga solat asar. Ini satu penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, nak ceritanya solat subuh ni terkumpul padanya beberapa kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga pula, yang keempat pula tuan-tuan semua ialah solat subuh ni solat yang disaksi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, malaikat akan melaporkan apa yang kita lakukan pada solat subuh. Di mana yang selalu kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat subuh adalah tempat masa pertukaran di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iaitu malaikat yang jaga pada tengah hari, kemudian waktu malam, masa sinilah dia kumpul, dia pisah, dia tukar shift kita panggil, maka malaikat ni akan melaporkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, di antara kelebihan solat subuh adalah solat yang kalau orang dulu dia di tempat penilaian. Orang dulu dia nilai manusia yang baik adalah sejauh mana dia jaga solat subuh dan solat isya. Katanya Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kunna idza faqadna ar-rajula fil fajr wal isya asa'na bihi az-zann. Katanya Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu taala, apabila kata dia tidak ada orang, apabila kami tengok satu orang tak ada solat subuh dan solat isya,
asa'na bihi zan, kami akan tengok rasa pada dia ni pandai ataupun anggap tak molek orang tu. Dan kata lain maknanya solat subuh adalah solat yang menjadi tempat penilaian orang dululah, baiknya ataupun sebaliknya orang dulu nilai, maknanya solat subuh di antara tempat penilaian dia orang. Itulah tuan-tuan semua di antara perkara yang saya sebut tadi, apa dia ni solat subuh adalah solat yang terkumpul padanya beberapa kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disebut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita doalah moga-moga solat subuh ni dan juga solat Isya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi taufik kita dan kita boleh istiqamah jaga daripada semasa ke semasa sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, untuk hari ini insya-Allah saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tajuk, ialah tajuk berkaitan dengan keyakinan ataupun apa dia ni, kelebihan orang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ni tuan-tuan semua, sebelum ni saya rasa beberapa tahun lepas saya dah baca hadis ni, saya rasa saya nak ulang untuk pagi ni. Hadis yang cukup apa dia ni, saya rasa comel sangat di segi apa dia ni kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sentiasa jaga sifat ya, ataupun sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentu semua dalam hidup kita ni, di mana yang kita faham bahawa yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekadar berusaha dan kita minta supaya kita sentiasa berusaha sebaik mungkin. Tapi kemuncaknya adalah kita yakin bahawa apa yang kita usaha sebenarnya tidak akan berlaku kecuali dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain maknanya kita serah segala apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala lah yang menentukan segala-galanya. Dalam hadis yang disebut oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyani pada ni yamurruna ma'ahum ar-rahtu wan-nabi laysa ma'ahu ahadun hatta rufi'a li sawadun 'azimun qultu ma hadha ummati hadhihi qila bal hadha Musa wa qaumuhu qila unzur ila al-ufuq fa idza sawadun yamla'u al-ufuq summa qila li unzur hadha huna hadha fi afaqis samai fa idza sawadun qad mala'a al-ufuq qila hadhihi ummatuka wa yadkhul jannah min haula'i 70,000 bighairi hisabin. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذي آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذي ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقال آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بها عكاشة. Ada ini tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan berlaku di hari akhirat. Ini keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana paparan yang berlaku hari akhirat ni ada pendapat mengatakan benda ni diberi mimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimimpi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pandangan mengatakan Nabi tengok dalam semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana tuan-tuan semua peristiwa yang berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana satu gambaran yang berlaku di hari akhirat. Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala bagi perlihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan pengikut para anbiya alaihi wassalatu wassalam, di mana nabi atau para rasul ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia. Ada di kalangan mereka tuan-tuan semua, apabila sebut ajak ni, maknanya di kalangan dia orang ada di kalangan apa dia ni tak ramai pengikut.
Mengikut riwayat ni mengatakan ada setengah-setengah Nabi, para Anbiya alaihimussalatu wassalam, tuan-tuan semua, di mana pengikut dia tak ramai. Pengikut dia tak ramai. Ada setengah tu kadang-kadang mengikut riwayat mengatakan ada setengah tu maknanya tak ada seorang pun pengikut dia. Itulah apa dia hasil daripada perjuangan dalam kehidupan dunia. Maknanya sambutan terhadap dakwah yang dia suruh tak ramai. Ada setengah tu memang siapa apa dia ni tak siapa 10 orang. Ada setengah tu tak ada pengikut langsung. Tentu semua dalam hadis ni sebenarnya nak gambar kepada kita bahawa apa dia ni, adakah dia ni para anbiya tadi berjaya ataupun tidak kan. Sebenarnya itu semua dia orang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak ada pengikut, walaupun pengikut tak ramai, di segi nilai Allah Subhanahu wa taala berjaya. Sebab dia telah melaksanakan ketugasan yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita dalam orang jadi pendakwah ataupun didik ni, katakanlah tidak ada pengikut, kita usaha dah. Kita usaha ajak orang, kita usaha tarbiyah orang, tiba-tiba tak ramai yang jadi pengikut pada kita. Ataupun tak ramai ikut kita tu. Sebab tu dalam hadis ni nak ajar kita jangan kita putus asa lah. Di mana Allah Subhanahu wa taala nilai, bukan nilai dari segi apa dia ni, ada nilai ni antara Allah Taala nilai segi kerja kita. Allah Subhanahu wa taala segi nilai segi kerja kita. Kerja kita lah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah pengikut ke apa semua tu itulah mudah dah tu semua. Maknanya kita faham daripada hadis ni, maknanya walaupun kita berusaha berdakwah tiba-tiba tak ada pengikut, katakanlah orang tak sambut apa yang kita dakwah, orang tak sambut yang kita bawa tarbiyah dan sebagainya, tapi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap berjaya. Dan kisah ni tuan-tuan semua, walaupun Anbiya alaihissalatu wassalam sungguh di pandangan dia orang ni tidak ada pengikut, tapi dari segi nilai Allah Subhanahu wa taala dia tetap berjaya walaupun tidak ada pengikut. Sebab itulah maknanya kita alih ni kalau ikut apa yang dijelaskan oleh ulama, kata dia kita jangan putus asa lah. Sebab hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sekadar usaha, kita hanya sekadar mengajak, kita hanya sekadar berdakwah. Cuma orang nak ikut ke apa tu adalah apa dia ni kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap dikira sebagai orang berjaya. Sebab apa? Kita telah melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah mengikut apa yang disebut oleh Hasan Al-Banna rahimahullah taala. Kata dia apabila kita berdakwah ni, kita kadang-kadang Tuhan bagi dua perkara. Yang pertama sekali, kita berdakwah ni kita melaksanakan tanggungjawab. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan tunjuk dalam apa dia pulangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang sambut apa yang kita bawa dan sebagainya. Maka katanya As-Banna rahimahullah taala, kalau kita boleh dua, alhamdulillah. Ini satu kurniaan daripada Allah taala. Tapi kalau kita tak boleh, kita boleh katakanlah orang tak ikut kita. Kita berdakwah, kita ajak, tiba-tiba orang tak ramai yang mengikut kita dan sebagainya, maka kita masih dianggap sebagai berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita melaksanakan ketugasan ataupun amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah makna hadis ni sebagai nak menghiburkan hati kita lah, bagi orang terlibat dalam pendidikan, terlibat dalam dakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia putus asa. Walaupun orang terima tak terima tu satu kerja, satu benda lain lah. Tapi yang penting dia boleh melaksanakan ketugasan itu adalah satu kejayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada kisah para anbiya yang saya sebut tadi tuan-tuan semua, dia berjaya di sisi Allah taala. Walaupun tak ada pengikut sebab dia melaksanakan tanggungjawab yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata apa dia, hatta rufi'a li sawadun azimun. Dalam keadaan Nabi tengok tak ada setengah Nabi tu ada pengikut, ada setengah Nabi tak ada pengikut. Kemudian Nabi tengok satu kumpulan rahmah orang yang para Nabi ada pengikut yang begitu ramai sekali. Nabi apabila Nabi tengok gitu tuan-tuan semua, Nabi kata kepada hadza ummati hadhihi qultu ma hadza ummati hadhihi. Nabi tanya apa dia ni, Nabi tanya adakah ini umat aku yang begitu ramai ni. Sebab tu Nabi hasrat sangat, Nabi nak supaya pernah tengok umat dia begitu ramai sekali. Sebab tu apabila dipaparkan pikat permulaan tuan-tuan semua, umat yang begitu ramai, Nabi kata ini adakah apa dia ni umat aku? Ini satu pertanyaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qila bal hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Nabi kata apa, dia kata dia bukan ni, ini adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam.
Kan, Nabi diperjelaskan oleh apa dia ni, oleh malaikat ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan umat kamu, tapi ini adalah umat Nabi ataupun kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diarah pula, qila unzur hahuna wa hadha fi afaqis sama fa iza sawadun qad mala'al ufuq. Kemudian lepas tu tuan-tuan semua, Nabi SAW pula, Nabi diminta supaya tengok di sebelah sana. Ya, tiba-tiba Nabi tengok begitu ramai sangat tuan-tuan semua, lebih ramai daripada apa, daripada yang Nabi tengok tadi. Yang Nabi sangka tadi, maknanya itu adalah umat dia. Rupa-rupa di sana banyak lagi, lebih pada tu lagi. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, Nabi kata, apa dikatakan, Nabi kata, qil hadhihi ummatuka, itulah umat engkau, katanya Allah Subhanahu wa taala, berkata malaikat. Dan kata lain tuan-tuan semua, umat Nabi adalah umat terbanyak sekali di hari akhirat. Walaupun Nabi SAW di segi masa berdakwah, kalau banding dengan para anbiya alaihi salatu wassalam lain yang begitu apa dia yang panjang umur kan, tetapi di segi umat yang paling ramai sekali adalah umat Rasulullah SAW. Ini tuan semua satu kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW. Ini adalah satu kebanggaan ataupun satu busyra kita panggil, perkhabaran gembira yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, bahawa di hari akhirat ni umat Nabi adalah umat yang paling ramai sekali. Dan kita pernah bincang sebelum ni tuan-tuan, bukan sekadar umat yang paling ramai, tapi umat yang dapat kesemewaan awal kalau banding dengan orang lain. Sehingga disebut apa dia ni, umat Nabi SAW adalah umat yang mula-mula sekali apa dia ni diberi keizinan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesemewaan lain. Inilah tuan-tuan semua di antara gambaran yang dipaparkan kepada Nabi SAW di hari akhirat, di mana kemuncaknya adalah umat Nabi adalah umat yang paling ramai sekali. Kemudian tuan-tuan semua, dalam ramai-ramai tu, wa yadkhulul jannah min haula'i 70,000 bighairi hisab. Antara umat apa dia dikatakan tuan-tuan semua, ramai-ramai tadi kan, yang ramai-ramai yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, tadi ramai-ramai tadi, di sana ada yang special pun adalah ada 70,000 manusia yang di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasuk syurga tanpa hisab. Kan, hak ramai-ramai tadi tuan-tuan semua, di sana ada golongan yang special kita panggil, di mana 70,000 dikatakan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kan, orang lain boleh jadi apa dihisab satu persatu dan sebagainya, tapi orang ni tuan-tuan semua Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan kepada dia orang di mana masuk syurga tanpa hisab. Ini kita naknya tuan-tuan semua, kalau boleh sampai situlah. Sebab kalau hisab dalam kehidupan kita boleh jadi banyak benda yang akan tapai sebenarnya kan, dengan kesilapan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau macam mana sekalipun tuan-tuan semua, ada di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa peringkat, maknanya diberi satu kesemewaan di mana dia orang ni diberi peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa di sana cek ataupun tanpa di sana hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kenyataan macam ni kan, kemudian Rasulullah tinggal majlis tadi kan, para sahabat pun duk bincang di kalangan dia orang kan. Rasulullah sebut gitu, tak sebut siapa ke ciri-ciri ataupun orang-orang yang mempunyai kelayakan untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab kan. Rasulullah SAW sebut tag tadi, Rasulullah kata akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala 70,000 tanpa hisab. Maka Rasulullah tinggal, Rasulullah masuk rumah dia kan. Maka di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala tuan semasa tu duk bincang lah siapa orang tu, macam kita lah kan, duk buat siapa orang tu kan, masing-masing nak tahu dan masing-masing duk bincang, orang tu kata gitu, orang tu kata gini. Maka di kalangan dia orang tuan semua, pembincangan tu berlaku. Riwayat mengatakan summa dakhala wa lam yubayyin lahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebut ada Nabi masuk rumah, Nabi tak jelas kepada dia orang siapa yang apa dia yang layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka pada masa itulah mari telitah dia orang pakat bincang lah kan. Kata dia fanah fa'afadal qaum, kemudian pakat bincang ramai-ramai duk bincang siapa orang tadi, orang tu kata gitu, orang tu kata gini lah. Muka barang tak tahu berlaku, makin-masing buat andaian, boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Wa qalu, kata di kalangan sahabat ni, nahnu allazi amanna billahi wa taba'na rasulahu. Kata dia boleh jadi kita kok, kata dia
Kita ni adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ikut panduan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana para sahabat apa anggap boleh jadi, kalau kita semua boleh jadi kan, sebab kita antara orang telah diberi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut apa dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan dia orang pun tak kata dia boleh jadi yang masuk syurga adalah orang yang masuk Islam daripada awal lagi. Kan? Budak-budak boleh jadi. Dia pergi sama-sama dia orang lah. Boleh jadi orang ni adalah orang masuk Islam daripada awal lagi. Daripada kecil lagi dia menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah tetua semua duk bicara, orang tu kata gini, orang tu kata gini, orang tu kata. Akhir sekali maknanya duk riuh luar tadi, tiba-tiba benda ni didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka Nabi tetua semua, pesen Nabi dah lah kalau gap Nabi akan bagi penjelasan. Nabi tidak akan tinggal dalam keadaan begitulah. Kan? Sebab apa dia panggil putusan tak tahu mana. Okay? Maka akhir sekali Nabi SAW buat penjelasan siapa di antara dia orang yang ada kelayakan untuk mendapat untuk dapat syurga tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun keluar daripada rumah dia tadi tu semua. Nabi pun bila siapa maklumat dok geriuh ke apa semua, Nabi pun bagi penjelasan lah. Penjelasan kepada dia orang siapa orang-orang yang layak tadi untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Maka di sana tetua semua Nabi sebut beberapa ciri lah. Beberapa ciri. Yang pertama sekali Nabi kata humul ladzina la yastarqun, iaitu orang yang tidak nak pada jampi. Kan? Biasa orang sakit dia japi. Dia ni tak, dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima saja apa kesakitan dia terima saja apa dia ni ujian, kemudian dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau panggil ya pada la yasarkun. Biasanya orang sakit ni tuan semua dia kalau dulu kadang dia japi semua kan. Cuma dalam hari ni kadang-kadang kita rasa bercanggah dengan apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun japi kan. Nabi japi ayat Quran ke, kemudian kadang japi dengan Fatihah, japi dengan 3 kul, japi dengan doa-doa lain dan sebagainya. Ada bercanggah dengan hadis ni. Kan? Sebenarnya tu semua tidak bercanggah lah. Sebenarnya la yasarkun, dia tidak jampi dengan ada dua pandangan ulama lah. Yang pertama mengatakan dia tidak percaya bulat-bulat kepada jampi kan. Dia percaya dia jampi dia yang usaha tapi dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula yang disebut sebagai tidak japi, maknanya tidak japi dengan perkara-perkara yang yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya tu semua ada setengah orang macam orang dulu lah. Kita pernah dengar kadang orang dulu dia japi pelik-pelik ke kampung dulu kadang-kadang kan. Jin tanah, jin kapur semualah sekali la ilaha illallah. Yang dikatakan tidak berjapi sehinggalah berjampi ya tidak berjapi dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebut sebagai tidak menepati syarak lah. Okay. Kalau japi yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, japi yang terdapat ayat guna ayat Quran ataupun doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Okay. Bahkan benda tu banyak dalam hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca doa menejapilah kepada orang yang kepada kita sendiri yang sakit ataupun kepada orang lain. Masuk dia tua semua dalam hadis ni la yasarku, maknanya dia tidak guna japi dengan japi-japi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita pun dah bicara juga panjang sebelum ni lah doa-doa yang Nabi dah ajar. Masa kita tengok orang sakit tu japi dia panggil tu. Waktu tak apa. Baca ayat Qurannya, baca doanya dan sebagainya. Kan? Atau baca apa dia ni ayat tu sebagainya. Waktu tak ada masalah. Yang kita bicara sekarang yang tidak boleh adalah japi dengan perkara-perkara yang menyalahi syarak. Kan? Yang kedua pula tuan-tuan semua, tak cukup hanya sekadar japi lah, tapi kita kena berubat juga. Kan? Japi itu satu kaedah kita berubat. Kemudian yang kedua pula ialah kita diminta supaya cari tok bomo ataupun cari doktor dan sebagainya. Kan? Sebab tu dalam hadis banyak tuan-tuan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat dia sakit, Nabi minta supaya cari cari tok bomo ataupun cari doktor kita bukan gitulah. Ya, kita maknanya tak salah, cuma yang salah dalam apa yang kita bincang ni adalah dia japi dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni tuan-tuan semua tak ada sangatlah kita kalau kita perhati pada masyarakat kita dulu memang teruk sangat kadang-kadang. Kau ada lagi lah ni. Dulu kadang-kadang dia japi kan, dia bagih dia panggil tak. Kadang-kadang bagih tu Allah saya tengok kita kadang-kadang orang sakit nak suka kadang-kadang. Ya, bagih kadang-kadang tak pernah sabar. Panggil go tu, panggil go ni. Dengan jin tu, jin dan sebagainya. Sebenarnya tu semua. Kalau tengok kanunnya orang bagih dulu.
banyak unsur-unsur syirik yang kita dapati, kan? Seolah-olah dia rasa, dia sebut dalam bagih dia ataupun japi dia tu pada benda lain yang boleh kuasa, yang boleh menghilangkan penyakit kita dan sebagainya. Ini yang dikatakan salah dalam Islam. Tapi kalau japi guna ayat Quran, kemudian guna hadis-hadis ataupun doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak salah dalam Islam, tidak salah. Mana golongan yang pertama ni tuan-tuan semua yang disebut oleh Nabi SAW ini, dia sakit kemudian dia tidak japi benda-benda yang bukan-bukan. Okay. Dia perubah lah, dia sakit dia perubah, japi ke tak apalah. Cuma dia tidak japi dengan perkara-perkara yang bukan-bukan, yang menyalahi apa dia ni, yang menyalahi syarak. Okay. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, dia antara ciri-ciri orang yang apa dia ni, orang yang masuk syurga tanpa hisabnya, wala yatatayyarun. Orang tu tidak anggap sia apabila dia tengok burung. Dulu orang burung, masalah burung lah, orang jahiliah dia boleh nak keluar musafir, kadang-kadang dia lepas burung. Kalau burung pergi ke arah yang dia tak nak, maka dia kata nak akan berlakunya sial. Kan? Ini yang anggap pada dia orang. Ini tuan-tuan semua kalau ikut cara Islam memang salah lah benda gini ni. Sebab yang menentukan masa depan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan masalah burung tu. Lah ni pun kalau orang Melayu pun ada bagi-bagi ni pun dia bunyi burung, kalau orang kampung dia bunyi burung hantu orang apa semua, tak lagi ni bahaya kata dia. Ataupun kadang-kadang dia jumpa barang depan ular kau apa semua tak lagi ni kata bahaya, hari ni hari siang ni tak lagi kata dia ni. Kita dia percaya barang-barang gitu. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam hadis kita bincang pada hari ini, nak cerita kepada kita maknanya orang yang dapat kemuliaan masuk syurga ni ialah orang bersih akidah dia daripada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana masalah burung ni jadi satu amalan pada masa jahiliah lah. Kan? Dia lepas burung dulu, kemudian kalau burung pergi ke arah yang dia tak nak, maka dia anggap mana perjalanan dia tidak betul. Perjalanan tu boleh jawab bawa bala, perjalanan tu boleh bawa sia dan sebagainya. Itu anggap pada orang. Tapi tuan-tuan semua, bagi orang yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia ni, dia tak kira barang-barang gitu. Okay, sebab yakin benda berlaku tu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tuan-tuan semua untuk nak mengelak daripada benda-benda gini. Kalau kita nak keluar musafir, tiba-tiba ada kita gila, jangan nak cara percaya barang-barang gini. Okay. Tapi kadang-kadang mari juga kalau lain apa ular 2-3 ekor mari sok menyai takut ada gapo ke, ada masalah ke. Itu kadang-kadang kita antara ujian yang berlaku depan kita lah. Cuma tuan-tuan semua untuk mengelak daripada benda tadi, kita diajar makna teruskan perjalanan kita. Teruskan apa yang kita hasrat, di mana ia akan berlaku sebenar, itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua antara dia panggil ciri yang kedua yang mempunyai kelayakan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mana dari segi akidah dia bersih kan daripada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tiga pula ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kita bicara inilah, iaitu apa dia ni, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja dia sampai dia kerja, kemudian dia usaha, dia serah apa dia ni, diri dia apa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana yang saya sebut tadilah tuan-tuan semua, yang menentukan kejayaan kita, yang menentukan natijah kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar berusaha, berusaha sungguh-sungguh, kemudian kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, dalam bab gini saya pernah sebut sebelum ni lah, di mana kalau kita perhati kepada kehidupan apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga cita-cita Rasul di mana sifat tawakal menjadi budaya dia lah. Setelah dia usaha sungguh-sungguh, dia berusaha sungguh-sungguh, kemudian raca sungguh-sungguh, akhir sekali dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak tawakal macam itulah. Dia tidak tawakal macam seperti orang Melayu tawakal lah. Orang Melayu kadang ada kerja dok gawe suruh Tuhan, itu bukanlah. Kalau kita perhati pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi cuba tengok, saya ambil berapa peristiwa lah. Antaranya peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah. Kan dia kita dah bincang sebelum ni, kita mendengar ceramah tuan-tuan semua. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana didahului dengan perancangan. Dia panggil al-akhdhu bil asbab. Dia ambil asbab, dia raca dulu, dia usaha dulu, kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah tuan-tuan semua, bagaimana Rasulullah meraca daripada awal sampai akhir. Kan Nabi tak gitulah. Kan Nabi raca orang tu situ, orang tu sini, orang tu sini. Dan last sekali tuan-tuan semua, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk gua,
Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala rasa takut bimbang terhadap apa yang kemungkinan akan berlaku. Siapa Sayyidina Abu Bakar kata apa dia ni bimbang takut benda-benda tu akan berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kata, ya Abu Bakrin ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Allahu salisuha. Apa dia ni Allahu salisuhuma. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagi apa dia ketenangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tak usah bimbang lah kata dia. Walaupun kita berdua sebenarnya ada sesuatu lagi ialah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan semua kita faham daripada peristiwa ni apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia racik dulu, dia buat apa yang sepatut dia buat. Last sekali apa dia ni dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah gini tuan-tuan semua kita pun pernah dengar dalam kisah apa dia Maryam radhiyallahu taala anha. Maryam radhiyallahu taala anha tuan-tuan semua kepada Nabi Isa alaihissalam. Apabila dia lahir Nabi Isa alaihissalam tuan-tuan semua, kemudian dia diarah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kocok pokok tamak, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaih. Maknanya apa dia ni dia diperintah oleh Allah Subhanahu lepas daripada beranak tuan-tuan semua. Lepas daripada beranak kemudian dia diarah supaya kocok pokok tamak. Dan benda ni saya pernah cerita sebelum ni. Pokok tamak ni tuan-tuan semua pokok yang begitu besar. Tapi dia baru beranak. Orang beranak ni tuan-tuan dia kadang letih apa semua tenaga tak ada. Tiba-tiba diarah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kocok apa dia pokok tamak. Kemudian baru Allah Taala tu ngubuh tadi. Tuan-tuan sini dalam kisah ni ulama dia ambil penjara daripada kisah ni. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala boleh sangat tak apa kocok pun tak apa, Tuhan Maha Kuasa kun fayakun. Boleh bagi selalu apa dia ni buah tamak kepada Maryam radhiyallahu taala anha. Tapi situ isyarat kepada kita bahawa apa-apa sebenarnya dalam hidup kita ni sebelum kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajar apa dia supaya berusaha dulu. Itulah di antara pengajaran yang diambil oleh ulama kisah yang berlaku kepada Maryam radhiyallahu taala. Nah, kata lain tuan-tuan semua, tawakal yang kita bincang dalam hadis ini di antara ciri orang yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang kena pada tempat dia. Tawakal yang kena dengan konsep dia, bukan hanya sekadar serah bulat-bulat tanpa di sana adanya usaha. Dan benda ni pernah berlaku pada masa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada satu kumpulan manusia dia tak buat kerja. Dia duduk dalam masjid saja, tak sebab kerja ke apa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tanya dia, siapakah man antum? Siapa kamu ni? Kata dia, nahnu mutawakkilun, kami adalah golongan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar cuba betul apa dia konsep tawakal pada dia orang. Sayyidina Umar kata kamu ni bukan orang tawakal, kamu adalah mutawakkilun, orang yang hanya sekadar buat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tawakal sebenarnya kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala, kata dia orang tawakal sebenarnya adalah orang yang apabila dia tanam dulu kemudian dia jiruh ke apa semua, dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna apa yang diperbetulkan oleh Sayyidina Umar tadi, maknanya tawakal ni kita kena usaha dulu. Bukan hanya sekarang kita tokar kita saja, tak kan, kita kena usaha. Kalau pelajar dia kena baca dulu, kalau orang kena kerja, kemudian lepas tu baru dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya konsep tawakal apa dia ni yang disebut oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala. Itulah yang dikehendaki oleh syarak kan. Itulah tuan-tuan semua di antara ciri yang tiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni ialah tanpa hisab ni, antara ciri adalah orang yang serah hidup dia kepada Allah Subhanahu. Segala urusan dia, kerja-kerja dia dan sebagainya, dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin bahawa yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ciri dia orang tu tuan semua, tiba-tiba ada satu orang sahabat nama dia Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah ni kita boleh baca dua lah, Ukasyah pun boleh ataupun Ukasyah boleh. Kalau kita dengar baca Ukasyahnya kata gapolah, dua-dua tu boleh berlaku. Ukasyah ataupun Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah apabila dengar hadis ni memang dia cukup minat lah tuan-tuan semua kan. Ukasyah ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut cerita mengatakan tu Ukasyah ni adalah seorang sahabat antara generasi awal yang masuk Islam. Dan kehebatan dia ni, dia daripada awal masa, kemudian semua peperangan yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ikut berlaku. Kan, bermula daripada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua peperangan disebut bahawasanya
Dia adalah apa dia ni, dia di antara orang yang menyertai segala peperangan yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesemewaan yang ada pada diri dia lah. Ukasyah ni tuan-tuan semua dikatakan dia di antara orang comel lah di kalangan sahabat. Dia orang comel. Kemudian dia ni apa dia ni, kalau mengikut cerita mengatakan Rasulullah meninggal dunia umur dia 44 tahun masa tu. Dia dengan Nabi lah. Mengikut cerita mengatakan dia masuk Islam apa dia Rasulullah meninggal dunia umur dia 44 tahun. Kemudian dia ni apabila naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, apabila Rasulullah meninggal dunia, kemudian naiknya khalifah Sayyidina Abu Bakar, di sana berlakunya peperangan dipanggil peperangan Riddah. Peperangan Riddah ni adalah peperangan menentang golongan yang murtad. Lepas daripada Rasulullah SAW meninggal dunia, di sana ada satu kumpulan dia murtad, yang tinggal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidina Abu Bakar atas tentera dia tuan semua menyerang ataupun apa dia ni memerangi dia orang lah, kerana dia orang telah murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut sini tuan semua, di antara orang yang hadir dalam peperangan ini adalah Sayyidina Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala. Dia salah seorang daripada tentera, dan pada masa itulah dikatakan pada tahun 12 Hijrah tu tuan semua peristiwa itu berlaku, di mana dikatakan dia syahid dalam peperangan tersebut. Maknanya dia mati syahid lah. Akhir sekali penghujung hidup dia adalah ia telah disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan semua di antara apa dia ni orang yang dalam cerita ni, apabila Rasulullah cerita 70 golongan masuk syurga, tiba-tiba Ukasyah ni bangun, kemudian dia minta supaya ya Rasulullah tolong doalah kamu, kata dia. Amun nak juga termasuk dalam golongan 70 orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu semua, maknanya dalam hadis ni Ukasyah dia rasa terlalu apa dia ni nak sangat, minat sangat, siapa dia terkeluar daripada lidah dia minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya ja'alani minhum. Ya Allah, kata dia, ya Rasulullah, doalah kepada hamba supaya hamba ni termasuk dalam golongan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab dia yakin tuan semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang makbul, doa yang mustajab. Maka apabila dia minta gitu tuan semua, akhir sekali Nabi kata anta minhum, awak wahai Ukasyah salah satu daripada 70,000 orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, sebab apa tu? Bukan sebarang lah. Kalau Nabi doa untuk dia pun nak sabar lah, macam saya sebut tadilah. Yang pertama sekali, dia di antara generasi awal yang masuk Islam, dan pengorbanan yang begitu hebat sekali. Maka Nabi doa pun menasabah dengan apa, dengan kepribadian ataupun sifat yang ada pada Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala. Maka tuan-tuan semua kita faham daripada hadis ni, maknanya ada peribadi sahabat yang Nabi sebut direct apa dia adalah ahli syurga. Kalau sebelum ni kita dengar 10 orang kan, al-asharatu masyarun bil jannah, tak masuk Sayyidina Ukasyah. Tapi dalam hadis ni, maknanya hadis jelas kepada kita bahawa Nabi juga pernah sebut pada Ukasyah, maknanya awak adalah di antara orang yang akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebarang lah. Maknanya orang masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita tu semua cuba tengok dalam penghujung hidup dia lah, cuba tengok dia mati syahid. Walaupun apa yang Nabi sebut ni, Nabi tak tahu lagi dia kan di mana penghujung hidup, tapi maknanya Nabi sebut dah dia ada ahli syurga. Maka cuba tengok di penghujung hidup dia kan, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana syahid ni antara istimewa adalah syurga Tuhan lah tuan semua. Orang yang sanggup gada, orang yang sanggup apa dia ni habis hidup dia untuk Islam ni, sehingga apa dia ni dia wakaf nyawa dia ni adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut syahid ni, orang ni cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara balasan mati syahid adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, lepas daripada dia minta doa, Nabi pun doa ke dia. Bangun seorang lagi, ya Rasulullah tolong doa kamu, kata dia. Nak jugalah dia. Bukan apabila bunyi Ukasyah doa, Nabi pun doa ke dia. Dia pun minta, ya Rasulullah tolong doa kamu, kata. Rasulullah jawab lagi mana tuan-tuan? Rasulullah kata sabaqaka Ukasyah. Dia kata Ukasyah dulu lagi, dia kata kan. Cuba tengok cara Nabi jawab tu. Nabi jaga perasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi tak kata mu tak masuk, Nabi tak kata gitu tak. Nabi kata Nabi kata Ukasyah dulu, minta dulu, kata dia kan. Ini cuba tengok kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga perasaan para sahabat radhiyallahu taala, tidak suruh direct lah.
Ada kita lah ni hari yang tak layak ni, tak sesuai. Tak, dia tak kata gitu, tapi dia kata Ukasyah dulu, minta dulu, dia kata dia. Ini satu daripada uslub atau kita panggil pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan semua untuk nak jaga hati para sahabat radhiyallahu taala. Yang maknanya yang kedua ni Nabi tak doa lah. Tapi walaupun Nabi tak doa, tapi Nabi guna ungkapan ataupun kaedah bahasa yang tidak melukakan hati dia orang. Nabi kata sabaqaka Ukasyah radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua nak cerita antaranya apa kita faham daripada hadis ni beberapa perkara lah yang kita boleh buat kesimpulan adalah hadis ni tuan-tuan semua. Kalau kita perhati kepada penjelasan ulama, kita boleh buat kesimpulan adalah hadis ni pengajaran dia 4 perkara lah. Yang pertama sekali sebagai kesimpulannya ialah kita diajar bagi pendakwah ataupun didik jangan putus asa lah dalam mendidik masyarakat, dalam dakwah manusia ni. Walaupun orang tak terima macam mana sekalipun, kita yakin makna usaha yang kita lakukan adalah akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu makna pendakwah dia tidak putus asa. Kawan malas kawan dia mau tak dengar, dia kata tak. Dia tak timbul isu macam tu kan. Tugasnya pelaksanaan tugasnya amanah yang dia laksana tugasnya tu semua apa dia ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia didik budak tiba-tiba tak jadi katakanlah. Dia kerubah habis segala-galanya lah. Tiba-tiba jadi seorang dua katakanlah. Tapi dia tetap berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab usaha macam saya sebut tadi lah amanah yang dia laksanakan tadi, ini pun sebahagian daripada kejayaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam kita mendidik ke apa semuanya kita putus asa lah. Jadi tak jadi tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita melaksanakan tanggungjawab. Yang kedua kita boleh faham daripada hadis yang kita bincang panjang tadi tuan-tuan semua ialah tentang apa dia ni khabar gembira kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari akhirat, di mana yang kita bincang tadi, umat Nabi adalah yang paling ramai sekali kalau banding dengan umat-umat lain. Walaupun Nabi dari segi masa Nabi berdakwah taklah lama macam orang lain. Orang lain ratus-ratus tahun. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Tu berdakwah umur dia boleh jadi panjang lagi kan. Tapi bilangan tak ramai. Demikian Nabi-Nabi lain kan. Yang begitu panjang umur dia orang. Tapi pengikut tak ramai. Tapi tuan-tuan semua Allah Ta'ala bagi satu karamah kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pengikut dia atau umat dia paling ramai sekali. Kemudian yang ketiga yang kita boleh faham daripada hadis ni adalah tentang beberapa ciri orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ciri-ciri orang istimewa yang melayakkan diri dia untuk dapat syurga Allah Taala tanpa hisab. Yang kita bicara 3 lah. Yang pertama sekali orang yang tidak jampi dengan jampi yang menyalahi syarak. Yang kedua pula ialah orang yang apa dia ni, orang yang tidak anggap siar dengan buruk apa semua kan. Yang tiga pula ialah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, di antara pengajaran kita ambil ialah kita tengok bagaimana perasaan ataupun kaedah yang digunakan Nabi SAW tidak menggores hati para sahabat dalam jawab soalan dan sebagainya. Ni tuan-tuan semua benda-benda payah berlaku ni. Kita orang Melayu kita kadang-kadang dia jawab soalan, kadang-kadang pemain kesian kot orang. Orang tanya mana-mana dia tas lalu kadang-kadang kan. Itu berlaku macam tu kan. Nabi SAW tuan-tuan dalam hadis cuba tengok cermaknya Nabi guna bahasa. Walaupun dia tak layak doa macam doa yang kepada Ukasyah, tapi Nabi guna kalimah-kalimah yang apa dia ni tidak melukakan hati dia orang. Ini tentu semua di antara kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah ataupun dalam guna bahasa sehingga dia boleh apa dia ni menenangkan hati para sahabat radhiyallahu taala. Ini tentu semua di antara 4 perkara lah yang dibincang oleh ulama yang kita boleh faham daripada hadis yang panjang tadi yang berkaitan dengan 70 golongan manusia, 70,000 manusia yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Dan kita doalah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi kekuatan kita boleh hayati benda gini dan kita sama-samalah kita pakat jaga supaya sifat ni kita boleh hayati dalam kehidupan kita lah. Yang penting sekali ialah yang kita kena jaga akidah kita, jangan ada unsur-unsur syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang besar juga adalah dalam segala-gala kerja-kerja kita ni kita diajar supaya seruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun istilah kalau orang Kelantan panggil tawakal lah. Kita tawakal ataupun tawakal kan. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua yang kita boleh bincang pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa dia ni pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi ni. Dan sama-samalah kita berusaha supaya kita juga berusaha moga-moga kita juga termasuk dalam golongan
yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, di mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'daka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma alayka bil yahud wa man walahum. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.